Macam saya kata lah, ada hadis yang tak sahih yang kata bila orang azan tiup di ujung jari kemudian sapu di mata, mata jadi terang. Saya jumpa satu pakcik tu, dia kata pakcik pun buat hak Nabi kata tapi tak mau nak terang juga. Jadi Nabi boleh jadi salah. Saya nak sebut 2-3 perkara lah supaya kita jelas ni, supaya terarah apa yang kita bincang. Yang pertama tadi yang saya sebut, ada bahan-bahan tertentu disebut dalam Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh mempersendakan bahan-bahan itu dan menafikan ia sebagai ubat. Kedua, bahan-bahan itu tidak disebut secara detail bagaimana pendekatannya untuk dijadikan ubat, tapi ia ubat. Maka untuk pendetailan itu kita hendaklah kembali kepada mereka yang mempunyai pengetahuan, pengalaman tentang hal itu. Tak semestinya dia doktor, kadang-kala dia dah biasa. Umpamanya orang yang amalkan benda tu selalu, kita pergi tanya dia, dia kata biasanya aku amalkan, aku minum 2 sudu je lah. Pengalaman dia. Kita mungkin boleh ambil pengalaman dia, tapi kita tak boleh kata Nabi kata 2 sudu. Nabi tak kata. Pengalaman dia. Yang ketiga ialah Nabi kata likulli da'in dawa, idza usiba dawa'ud da' bara'a biiznillah. Semua penyakit ada ubat. Apabila terkena ubat bagi satu penyakit tu, maka akan sembuh lah. Tapi dia tak spesifik lah ubat hospital ke, perubatan Cina. Mungkin ada ubat Cina, perubatan Cina yang berkesan, ubat Arab yang berkesan pada satu orang, dia cuba. Yang pentingnya ialah yang memberikan ubat itu ialah orang yang tadi Nabi kata yang mempunyai pengetahuan tentang perubatan, ahli di bidang itu. Dia kita pergi tak, mungkin kita pergi perubatan orang asli, tapi dia dah orang patah, orang apa, dia dah cuba berapa puluh kali dah, ratus tahun dah dia try, sembuh. Tak semesti dia pergi hospital. Kalau sekiranya itu pilihan dia, melainkan dia pergi kepada masalahnya. Kalau dia pergi pada orang yang tak ada ilmu, orang tu buat, kepada bahaya. Dia cuba pergi negeri Arab, dia tengok orang Arab berubat, dia cuba, tak ada masalah. Kerana asasnya seseorang itu harus untuk tidak mengubat dirinya jika tidak mengganggu orang lain asalnya. Yang di majoriti para ulama menyatakan kalau satu orang tu sakit, dia tak pergi berubat, tidaklah semestinya dia dianggap sebagai berdosa. Kalau tidak tuan-tuan sakit kepala tak pergi berubat, tuan-tuan berdosa? Tak, itu tidak berdosa. Melainkan jika penyakit dia itu berjangkit, bawa pada orang lain pula, itu cerita yang lain. Okey. Yang berikutnya ialah setelah kita tahu hal itu, kita kena tahu adanya orang menggunakan kesempatan, saya nak rumah kesempatan atas nama agama untuk tipu orang yang tak erti. Ubat hospital, dia pun tak kata this is the only. Dia tak kata, dia tak boleh kata macam tu. Mungkin ada lagi alternatif yang lain. Ada orang cuba ubat hospital tak sembuh, dia pergi makan yang lain dan ternyata sesuai dengan diri dia. Kadang-kadang faktor doktor lebih tahu, kadang-kadang banyak faktor, bukan saja faktor ubat, faktor diri yang menerima ubat juga dengan kan juga kadang-kadang berkesan. Tetapi yang penting semua pengambilan itu based on knowledge. Pengetahuan tu bukan mestilah final punya pengetahuan. Kata perubatan moden pun bukan semuanya final, tetapi di atas sangkaan yang besar, base kepada tadi tajribah, pengalaman, test. Bukan hari ini aku bancuh, hari ini aku dah try, kita istihad, yang inilah satu-satunya ubat. Maka tujuan kita forum pada malam ni supaya golongan yang menggunakan nama agama tidak boleh mengambil kesempatan atas kejahilan orang ramai, lalu orang ramai pergi beli ubat-ubat mereka, kata inilah ubat Nabi, kemudian nanti tak sembuh, jadi masalah. Jadi saya katalah ada hadis yang tak sahih yang kata bila orang azan tiup di ujung jari kemudian sapu di mata, mata jadi terang. Saya jumpa satu pakcik tu, dia kata pakcik pun buat hak Nabi kata tapi tak mau nak terang juga. Jadi Nabi boleh jadi salah. Hatta satu lagi bahagian perubatan yang bersifat spiritual, kita juga kena akui, iaitu jampi.
Karena dia mimbabid doa, dan bab doa. Ada penyakit yang kita sebut, kita jampi. Karena Nabi pun jampi bismillah arqiq wallahu yashfi min kulli da'i yu'dhi wa min kulli nafsin aw 'ainin hasib. Bismillah arqiq wallahu yashfi. Nabi jampi. Dengan nama Allah aku menjampi mau. Dan jampi ada yang sembuh. Bila Allah mustajabkan doa orang, sembuh. Ada orang yang jampi dia mustajab. Ada orang jampi dia tak mustajab. Sebab tu Nabi bila cakap pasal jampi, sebab dalam Sahih Muslim, Nabi kata apa? Faman istata'a yanfa'a akhahu falyanfa'. Siapa yang boleh memberi manfaat pada saudara dia, dia bagi manfaat. Ada orang dia jampi jadi. Allah mustajab pada dia. Kita pergi kat dia jampi jadi. Ada orang jampi yang sama juga tak menjadi, tak mustajab untuk dia. Al-Imam Ibn Qayyim disebut dia duduk di Mekah berapa banyak tahun, dia hanya jampi dengan Fatihatul Kitab, sembuh penyakit. Pun begitu kita tak boleh klaim semua penyakit sembuh dengan jampi. Kalau tidak Nabi tak ajak bahan-bahan, Nabi tak sebut bahan-bahan tadi. Nabi tak sebut. Ada sahabat juga sakit. Sakit Nabi melawat dia sakit. Ada yang sakit sehingga meninggal tak sembuh. Dan ini semua keperbagaian di dalam hidup ni. Yang penting jangan bertindak sesuatu di luar daripada ilmu pengetahuan dengan kemudian disandarkan kepada agama.